واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم يسر أمورنا كلها فإن تيسير كل عسير عليك يسير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Surah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Surah Qaf sabit berlakunya kebangkitan. Surah Waz-Zariyat selepas pada surah Qaf sabitnya balasan. Selepas pada kebangkitan ada balasan. Dan surah Qaf, surah Tur pula selepas pada Zariyat, surah Tur balasan juga sabit itu balasan azab pada mereka yang neraka semasa dunia dulu. Sabit kat atas mereka itu azab. Mana surah Qaf ni Allah nak sabitkan kebangkitan. Surah Zariyat sabit punya balasan. Dan surah Tur bukan saja balasan, sabit daripada surah Tur ini pembalasan azab. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf Allah lebih tahu makna dia. Dan surah Qaf ini targhib beserta zajrun teguran. Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Jawab bagi sumpahan ini, sumpahan dengan Quran muqaddam. Innaka la rasulun shadiq. Bahawa kamu wahai Muhammad memang satu rasul yang benar lagi jujur. Wal Qur'anil Majid, innaka la rasulun shadiq. Demi Quran yang betul-betul mulia, bahawa kamu Muhammad memang satu rasul yang benar lagi jujur. Jadi oleh kerana Quran ini mulia, Nabi pula jujur, tidak ada lagi sebarang benda, sebarang keadaan yang perlu disangsikan. Patutnya terima terus wahyu daripada Allah, karena telah disampaikan oleh satu orang Nabi yang betul-betul jujur. Tapi tidak begitu. Allah Ta'ala beritahu tidak begitu orang Mekah ni. Bala ajibu, bahkan merasa-rasa
Rasa pelik. Ta'ajjub sini maksud rasa pelik, rasa heran. Anja'ahum munzirun minhum, iaitu datang kepada mereka Nabi yang memberi peringatan jenis manusia seperti mereka. Jadi Allah Ta'ala nak beritahunya orang Mekah ni darah. Daerah kita guna darah, mana boleh. Bagi orang Mekah ni tak sesuai kata mereka, Nabi daripada manusia. Harus patut daripada malaikat. Oleh kerana itulah mereka tolak mentah wahyu daripada Allah Ta'ala itu, kerana tidak menerima Nabi daripada jenis manusia. Faqala al-kafirun, lalu berkata orang Mekah kafir ni, hadza syai'un ajib, ini satu perkara yang sangat pelik. Mereka heran kerana Nabi manusia. Lepas tu perkara kedua, bukan saja Nabi mereka tolak, berita yang disampaikan oleh Nabi bahasanya hidup semula pun bagi mereka pelik juga. Aidza mitna wa kunna turaba, apakah apabila kami telah mati, wa kunna turaba, kami telah jadi tanah. Sini muqaddar iza nuhsyar, muqaddarnya nuhsyar, ataukah kami akan dihimpun? Allah himpun kelik. Sebab Nabi beritahu akhirat ada, manusia semua akan dihimpun. Mana mari atas dunia ni tidak sekaligus. Mari zaman masing-masing, Allah takdir mari Allah takdir jadi umat itu, umat ini. Tapi apabila bangkit daripada kubur, semua sekali itu. Jadi mereka apabila dengar daripada Nabi, semua manusia sekaligus akan dibangkitkan. Tak tahu banyak mana, ramai mana manusia. Dia pun tak boleh terima juga. Kebangkitan tak boleh terima, Nabi pun tak boleh terima. Zalika raj'un ba'id, kembali yang semula, hidup semula ni ba'idun anil aqli, jauh daripada akal kami untuk menerimanya. Jadi akal kami tak boleh terima. Akal lumpuh jadi boleh hidup semula. Ini dua kepahaman orang Mekah. Allah Ta'ala tu ayat ni nak memperbetulkan kepahaman salah mereka lah. Jadi salahnya mereka tak boleh terima Nabi ni manusia. Mereka tak boleh terima setelah mati hidup semula. Allah jawab, qad alimna ma tanqusul ardu minhum, sesungguhnya kami tahu berlaku, kami maha mengetahui apa yang telah berlaku kekurangannya daripada tubuh badan mereka. Maknanya manusia boleh jadi hancur dah lah, duduk oleh bumi. Jadi pada logik dia manusia memang tak boleh hidup, dah hancur. Allah Ta'ala kata aku tahu, kami maha mengetahui kekurangan yang berlaku pada tubuh manusia jadi hancur. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami kitab amalan mereka terjaga untuk dibalas. Hak dia pernah duduk atas dunia dulu dan dia lakukan apa-apa kelakuan di segi akidah dan amalan, kami tulis belakang. Lepas tu apabila dia tumbuh dia hancur tu, tahu belakang kami di mana tumbuh dia. Ini jumlah mu'taridah, iaitu bal kadzabu bil haq, bahkan mereka ni sengaja saja mendustakan kebenaran, benda yang memang berlaku. Lamma ja'ahum, apabila datang kepada mereka itu kebenaran, fahum fi amrin marij, maka mereka berada dalam keadaan kacau bilau, tidak jelas. Cuma akal mereka yang tak biasa dengar tolak, tapi logik boleh terima sebab Allah kuasa. Sebab tak biasa dengar, tak biasa tengok, sebab ini perkara luar biasa bagi akal mereka, mereka terus tolak. Tapi apabila diberitahu dalil dan bukti Allah kuasa, sebelum tu tak ada langsung manusia, Allah ciptakan, mereka boleh terima tak? Lepas bila dah hidup diberitakan Allah hancurkan semula, lepas tu Allah hidup balik, mana susah bagi Allah Ta'ala. Jadi apabila ada bukti dan keterangan daripada Allah, jadi fikir mereka jadi kacau bilau. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, afalam yanzuru ila as-sama', tidakkah mereka boleh tengok sendiri kudrat Allah Ta'ala ni kepada langit sana, bagi atas kepala mereka. Kaifa banaina, bagaimana kami telah bananya dengan kukuh besar gitu, mau bangunan langit tu kami boleh buat. Wa zayyanaha, dan kami telah hiasi langit kami dengan berbagai-bagai benda di langit, bulan bintang dan semua sekali. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada pada langit itu sebagai betok, tak ada rakau betok langsung.
Kita tengok lemah pandangan mata saja untuk melihat retak, tapi tak jumpa retak. Allah sebut perkara ni dalam surah Al-Mulk. Allah Ta'ala kata kalau tak percaya tengok berkali-kali. Karratain, berkali-kali tengok mana ada lubang atau retak di langit kami. Mana begitu sekali hebatnya kekuasaan kami mencipta langit besar, yang mana dari langit ni semua manusia boleh tengok. Bawa manusia semula pun tak payah kok. Manusia bukan hebat sangat, baru makhluk yang kerdil berbanding dengan langit. Begitu juga tidakkah mereka boleh tengok wal arda, bumi ni madadna, kami sengaja hamparkan jadi rata, tidak macam benda lain. Wa alqaina fiha, kami campur pada bumi ini rawasi, gunung ganai sebagai pasak bagi bumi. Semua gunung-gunung ini tidak jadi sendiri, kami telah pacak jadi bumi, paku bagi bumi. Dan wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami telah tumbuhkan pada permukaan bumi ini daripada setiap jenis tumbuhan yang indah apabila ditengok dengan mata. Ini semua sekali bukan sia-sia ni, tafsiratan. Allah Ta'ala kata segala ciptaan ini sebagai tafsirah, pengajaran dan peringatan. Pengajaran bagi orang tengok, ini kuasa yang telah mencipta segala-gala yang tak jadi sendiri ni, Allah yang menciptakan. Dan Allah ni lah nak supaya hamba yang diciptakan di atas bumi ni sembah dia, seru dia, berhamba diri pada dia, beribadat pada dia. Bukan sia-sia buat ni, tafsir sebagai pelajaran, belajar nak kenal Tuhan. Sebab ini alam ini alamat Tuhan, alamat betapa kudratnya Tuhan. Dan Tuhan yang memiliki kudrat ini dia sah saja, tidak berkuasa. Manakah sekiranya berkuasa dua Tuhan, hancur lebur dah dunia ni. Sebab tak mungkin Tuhan jadi kalah. Mesti Tuhan ni ya kemana tak. Kalau lah kalah memang bukan Tuhan apa. Jadi kalau dua, kalau kata semua tidak kalah, maka hancur dunia, pakat buruk sama-sama Tuhan. Jadi Allah sebut dalam ayat lain, mana Tuhan ni sah, yang mentadbir alam ini setelah menciptakannya pun sah. Dan wa zikra, sebagai peringatan. Peringatan apabila dia melihat segala kejadian demi kejadian yang berlaku di alam ini datang daripada Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia. Bukan jadi sendiri. Likulli abdin munib, akan boleh faedah daripada tengok langit bumi dan tumbuhan yang tumbuh atas dia, akan boleh faedah. Mana boleh faedah sini memberi arti dan memberi faedah, pengajaran bagi setiap hamba yang munib, ada sifat inabah. Orang hamba yang nak kenal Tuhan ni, insya-Allah lah, apabila dia tengok ni dia boleh terima. Munib dengan mana hamba yang ada sifat inabah. Sifat inabah mana sifat nak kepada kebenaran, nak dekat dengan Tuhan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan, dan kami juga yang telah menurunkan daripada langit sana air hujan kami mubarakan, yang banyak faedah. Mubarakan dari segi makhluk yang Allah sebut ini banyak faedah. Banyak tak banyak faedah dia Aisyah ya. Tapi tumbuh pohon kayu macam-macam, warna pun macam-macam, sifat pohon pun macam-macam, dan juga rasa pun macam-macam. Air itu loh dalam ayat lain Tuhan kata disirami bumi Tuhan dia dengan sejenis air saja, tapi apabila kami tumbuhkan dia dengan tumbuhan bermacam-macam. Ada tumbuhan yang mudah mampu macam padi gandum, sayur, dia naik sebentar dan sebentar macam lebur. Tapi ada tumbuhan tu sampai beratus-ratus tahun duduk dalam hutan. Itulah yang menumbuhkan dia. Allah Ta'ala waktu bik ni daripada air yang sama, tapi tumbuhan yang lahir daripada dia berbagai-bagai bentuk dengan berbagai-bagai keadaan. Ini mubarakan. Fa'ambatna bihi jannat, lalu kami telah tumbuhkan dengan air itulah jannatin, kebun-kebun. Wa habbal hasid, dan biji-bijian yang boleh dituai, yang boleh diketai, boleh dituai. Kebun ni jenis payah nak tebal lah. Lepas tu habbal hasid ni jenis biji-bijian yang kita jadi makanan ruji kita. Jenis makanan ruji ni kena tebal macam. Sebab biasa penduduk dunia ni makanan ruji dia je jenis gandum, padi, jagung gitulah. Yang mana tumbuhan ni cukup tempoh kat apa. Lepas tumbuh biji lain, mana kita makan biji. Biji dia jenis dimakan. Allah Ta'ala sebut perasaan. Begitu juga Allah Ta'ala telah tumbuhkan wan-nakhla, pohon kurma basiqatin, tinggi-tinggi bantai dia. Laha tad'un, pohon kurma ni ada maya dia, nadidun, bersusun biji-biji. Semua ini Allah ciptakan rizqan lil ibad, sumber rezeki untuk sekalian hamba.
semua rezeki ini sebagai sumber rezeki untuk sekalian hamba. Mana hamba pahadah lah ini rezeki untuk dia. Tapi Allah Ta'ala beritahu dalam Quran dia, kami buat ni memang untuk rezeki hamba. Wa ahyayna bihi, dan kami hidupkan jugalah dengan hujan kami ini baldatan maita, bumi kersai. Minta turun hujan saja, maka rumput akan tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan akan tumbuh yang bersesuaian dengan tempat masing-masing. Jadi apabila kamu boleh tengok, mudah sangat bagi Allah Ta'ala menumbuhkan. Apabila dia turunkan hujan dia, siapa semua jenis benda boleh tumbuh. Rumput, kolak semua boleh tumbuh. Jadi mudah begitu. Jadi oleh kerana dia tidak jadi sendiri, Allah adakan cara dan sistem dia menurunkan air, menumbuhkan tumbuhan. Begitu sekali mudah kerana semua ni daripada kudrat dia. Bukan daripada air, ada daripada kudrat Allah Ta'ala. Maka kadzalikal khuruj, ini maksud dari surah Qaf. Kadzalikal khuruj, begini mudahlah manusia keluar daripada kubur masing-masing esok. Payah apa? Sebab daripada kuasa yang sama. Daripada kuasa yang sama. Apabila dia boleh beritahu kuasa-kuasa dia semasa dunia ni, dan kita tengok sendiri betapa hebatnya kuasa Allah, dia beritahu dengan kuasa yang sama yang aku miliki, aku akan hidupkan musuh kamu daripada kubur untuk diberi pembalasan. Kenapa tak boleh terima? Apa kekurangannya? Jadi kadzalikal khuruj, beginilah semudah inilah Allah Ta'ala akan keluar ke manusia. Jadi kadzalikal khuruj, maka beginilah cara keluarnya manusia daripada kubur. Jadi terimalah, kerana ia daripada satu kudrat yang dalilnya sudah ada depan mata kamu. Tapi kalau tak kasih makan juga, maka kamu wahai orang Mekah, bukanlah satu golongan baru. Kadzabat qablahum qaum Nuh, telah mendusta kebenaran Allah Ta'ala ini sebelum orang Mekah ni kaum Nabi Nuh. Mana bukan orang Mekah sajalah, ini takhwif duniawi. Telah mendusta sebelum mereka orang Mekah ni kaum Nuh, kaum Nabi Nuh. Wa ashabur rasi, dan penghuni daerah Ras, iaitu kaum Nabi Syuaib. Wa Samud, kaum Samud. Wa 'Ad, kaum 'Ad. Wa Fir'aun, kaum Fir'aun. Wa ikhwanu Lut, kaum Nabi Lut. Wa ashabul Aikah, berduduk di Aikah. Dan wa qaumut Tubba, kaum di kawasan Tubba. Semua Allah Ta'ala sebut ni, nama-nama ni, setengah-setengah orang Mekah tahu pun tempat mereka, kerana kawasan sekitar Mekah tu ya. Kullu, masing-masing kaum yang Allah sebut ni, kadzdzaba rusula, mendustakan rasul masing-masing. Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada mereka apa itu, siapa Allah Ta'ala dan kenapa Allah Ta'ala cipta manusia dunia. Dan Allah Ta'ala kata dia akan panggil balik dan dia akan balas. Dia dustakan rasul-rasul. Lalu fahaqqa wa'idi, maka sabitlah ancaman azabku pada akhirnya. Bila dia nak tinggal dunia ni, maka kami telah sabitkan azab, ada ancaman. Ayat selanjutnya Zajrun. Afa'ayina bil khalqil awal, apakah kami telah jadi letih lesu dengan sebab ciptaan yang pertama dulu? Adakah berlaku seperti ini pada Allah Ta'ala? Jadi seperti manusia lah, dia habis tak, buat kerja betul letih, kena ada rehat. Jadi Allah tanyalah, ini saja teguran. Afa'ayina, apakah kami telah jadi letih lesu bil khalqil awal, dengan sebab mencipta makhluk kali pertama dulu? Tak cakap lah jadi. Tidak. Orang kafir Mekah berterima Allah Ta'ala ni bukan pesengit, balhum fi labsin min khalqin. Jadi bahkan mereka dalam keraguan daripada kehidupan baru yang Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala tu tak letih pun, tapi mereka ragu-ragu pada kehidupan baru, kerana tak biasa dengar ayat-ayat Allah. Dia tidak baca orang ahli kitab. Orang ahli kitab dia terima tapi dia tolak. Ahli kitab, orang kitab dah sebut dah. Orang biasa ngaji kitab ni, dia degil pun dah dengar-dengar apa, dia tak boleh apa. Tapi orang Mekah ni tak ada kitab, lebih lagi hal akhirat. Jadi dia tolak. Jadi di sini Allah Ta'ala kata balhum fi labsin, bahkan mereka orang Mekah ni fi labsin, dalam keraguan betul lah, min khalqin jadid, daripada kehidupan dulu, hidup semula. Bagi mereka ragu-ragu. Allah Ta'ala beritahu pada ayat seterusnya sebagai takhwif ukhrawi. Dalam masa yang sama Allah nak beritahu betapa kudratnya dia. Masalah semua sekali hidup semula ni ikut kudrat. Boleh ke tak boleh Allah Ta'ala buat? Itu saja. Kalau Allah Ta'ala boleh buat, memang ada. Sebab dia ayat mana?
Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala ni tak ada kuasa, lemah, letih semua sekali, itulah ni masalahnya orang Mekah boleh terima. Allah Ta'ala bila suruh kata Allah, dialah buat segala-gala alam ini daripada tidak ada kepada ada. Lepas tu dia akan beracau belakang. Lepas tu dia kata dia nak hidup semula, hak jenis manusia. Jadi apabila kudrat yang sama, apabila dia lah sebut kata-kata dia, maka tetap akan berlaku. Dan ni takhwif ukhrawi, walaqad khalaqnal insan, dan sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan jenis manusia. Kami ciptakan dia jadi manusia. Jadi kudrat kami jadi manusia. Sebanyak-banyak rupa manusia tak ada satu pun serupa. Nah, sebanyak-banyak jari manusia tak ada satu pun serupa. Walaupun adik-beradik dia pun memang tak serupa. Allah Ta'ala tak pernah ada serupa. Betapa kudratnya Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan berlainan. Mana alhamdulillah tak perlu kata dibahagi-bahagikan. Memang kejadian yang diciptakan kali pertama tu pun tak serupa. Mana orang lain-lain, bukan orang sama, tak, orang lain-lain. Kembar pun memang tak serupa juga. Itu betapa kudratnya Allah Ta'ala mencipta manusia. Dan yang kedua, ilmu Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs. Jadi kata-kata kita akan tengok Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita hamba dia ni dua sifat biasa, langsung mudah faham. Kudrat ilmu. Sebab tu Imam Razi kata apabila dua sifat tu yang meresap dalam hati, mudah manusia tu tak pada Tuhan. Betapa kudratnya Allah, betapa sempurnanya pengetahuan dan ilmu Allah Ta'ala. Apabila dua perkara ni yang sangka dengan Tuhan ni meresap dalam hati hamba, mudah manusia tu mendekati Allah Ta'ala. Walaupun nama sifat Allah tu banyak. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs, dan kami maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hak dia bisik dan khayalan dia tu dalam pengetahuan kami lah. Hak luar kan betul lah. Hak dalam hati dia tu, hak dia susuk tu kami tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan ilmu kami lebih hafif pada dia, lebih pada orang pada lehernya. Lebih pada orang yang ada pada leher. Orang leher disebut kalau kata putus tu orang akan mati dia. Kami lebih hampir lagi ilmu kami tentang terhadap dia. Sini nahnu aqrabu ni bi'tibari ilmi. Jadi kami lebih hampir lagi kepadanya, lebih daripada urat yang ada pada lehernya. Disebut urat pada leher ni maknanya orang manusia. Rapatnya manusia dengan urat leher dia, kalau buah tu memang mati. Kami ilmu kami lebih hampir. Cuma dia tidak tahu. Manusia tidak tahu. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Cara kami untuk merekodkan amalan dia sebagai bukti nanti untuk dibalas di akhirat. إذ يتلقى المتلقيان, ketika mencatat al-mutalaqqiyan, dua orang malaikat yang mencatat. Anil yamin, daripada kanan seorang, wa anil shimal, daripada kiri seorang. Qa'id, duduk sentiasa tidak bergerak tinggalkan dia. Kerjaan dia ahli kanan ni tulis amalan baik, dia buat amalan jahat, ahli kiri buat sibuk. Gila dua itu Allah tak beritahu. Tuan tak khabar pun. Tuan manusia dia tak khabar. Tiap hari, setiap keadaan qaid, mana tidak tinggal tuan dia, tak lengah daripada tuan dia. Dia akan kerjaan nulis macam apa saja manusia buat. Kalau orang buat amalan baik, hak kanan tulis. Amalan buruk, kiri tulis. Dia tidak pernah tinggal tu. Qaid mana tak pernah tinggal tuan dia. Ada macam manusia lah, ada dia cuti tak, malaikat tak. Allah Ta'ala kata kami ada kepada manusia ni untuk jaga amalan dia, untuk tulis amalan dia sebagai jadi saksi. Begini kami buat. Ma yalfudhu min qawlin, tidak melafaz mana-mana ucapan, ila ladaihi raqibun aqidun, malaikat ada sentiasa di sisinya, malaikat yang sentiasa mengawasi, lagi bersedia untuk menulis. Minta tubik pada mulut dia satu lafaz, kata tulis. Dah sah Allah. Itu Allah Ta'ala nak beritahu betapa setiap anggota manusia pergerakan dia tu dalam pemerhatian. Gerak saja penuh. Cuma kita boleh gambarkanlah manusia ni seorang umpama mesin. Mesin menghasilkan produk akhirat ataupun produk syurga atau produk neraka. Mana tu buat kita mesin. Hatta mesin kita ni hebat dalam hati pun Tuhan kira ni. Tubik dulu amal-amal syurga di dalam hati ni. Walaupun dua pun tak nampak orang pun tak nampak tubik dalam hati ni. Macam niat-niat baik kita lah. Kita niat nak satu perkara, niat baik tu Tuhan bagi pahala dah. Buat boleh 10. Niat baik saja tu boleh dah sah. Hak tu pun Tuhan tulis.
Mana hati kita pun setiap hari bergerak mengeluarkan amalan, produk untuk ke syurga. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kaki kita, manakala kita satu orang berakal dengan waras kan, kerja kita hari kalau boleh semua jadi syurga maka Tuhan nak suruh kita faham dalam surah Qaf. Mana mesyai akhirat kita ni. Cuma mesyai ni boleh tumpik dua-dua. Silap tumpik dosa. Jadi mesyai menghimpunkan bahan-bahan untuk bakar dia dalam ataupun jadi bahan-bahan yang boleh menyebabkan dia dapat pertolongan bantuan daripada Allah Ta'ala, nikmat di syurga. Jadi setiap hari manusia akan mengeluarkan sesuatu yang menghasilkan untuk dia sendiri sama ada ke syurga atau sebalik. Jadi Allah sebut mulut ni sebagai contoh. Patut anggota lain supalah. Apabila dia nak mati, bila habis punya dah. Biasa ni jalan habis kan. Sampai waktu tempoh dah. Bila sampai waktu tempoh, Allah Ta'ala beritahu, ini cara kami nak mati dia. Waja'at sakratul mauti bilhaq. Dan datanglah keadaan kesakitan mati. Dan datanglah kepada dia kesakitan, mana suatu keadaan yang dia memang kena mati. Yuqalu, akan dikatakan kepada mereka ketika itu, zalika ma kunta minhu tahid. Inilah dia waktu yang kamu sentiasa masa dunia dulu ingin melepaskan diri, lari pada dia. Duk pisah mati tak jadi mati. Tapi dia kena lari dah. Sebab siapa pergi. Jadi apa yang Allah sebut ni memang terjadi. Dalil balik kuat sekali cara-cara Allah Ta'ala nak perjalankan makhluk-makhluk dia ni. Jadi yuqalu, akan dikatakan kepada dia, zalika, yang demikian mati ni, ma kunta minhu tahidu, sesuatu yang kamu sentiasa ingin melarikan diri daripadanya. Kalau boleh kahir ke mana pun, jangan jadi mati. Cuma takut mati ni dua lah. Takut sebagai naluri kita lah, itu biasa juga pada orang-orang lain yang soleh. So lagi takut kerana cinta dunia tu. Tu bahaya. Tapi takut kerana kita ni manusia, naluri manusia ni biasa takut mati, itu biasalah. Tidak memberi modal apa-apa, tapi soal lagi takut juga. Tapi kerana saya berdoa pada dunia ni takut. Lebih-lebih lagi tidak ada buat persiapan untuk akhirat. Tepat sebenarnya dia tak ada buat persiapan, memang takut pun. Jadi dia pisah ke mana pun nak lari pada mati, tapi lari mati dia tak takut orang. Kita yang takut dia. Tak mati bila siapa pergi dia akan cari orang dia. Dan apabila manusia mati, Allah Ta'ala kata tidak habis itu. Allah berlah sosok ni tidak habis itu. Bahkan wanufikha fis-sur, akan ditiup sekakala kedua sini. Jalan sekakala ni dalam Quran kita ni, dia boleh jadi yang pertama, boleh jadi yang kedua. Jadi kita kena boleh. Sebab kadang-kadang nufikha fis-sur untuk kali pertama mana mati belakang. Kadang-kadang setengah-setengah ayat nufikha fis-sur mana hak kali kedua hidup semula. Hak ni hak hidup semula ni. Wa nufikha fis-sur, dan ditiup sekakala kedua untuk hidup semula. Maka ketika itu juga yuqalu, dikatakan zalika yaumul wa'id. Inilah dia hari yang dijanjikan. Hak tak wakar, hak tak terima pun kena terima. Lebih-lebih lagi orang yang memang percaya pun dia kena terima. Zalika yaumul wa'id. Inilah dia hari dijanjikan. Semua manusia sekaligus Allah Ta'ala hidupkan. Bagaimana keadaan sana? Allah Ta'ala nak beritahu pada kita ni, lagu ni akan berlaku esok. Waja'at kullu nafsin ma'a sa'iqun wa syahid. Setiap manusia akan datang menghadap Allah bersama-samanya sa'iqun, pengiring dia. Pengiringnya mereka yang kerja masa dunia dulu sekali dah kita ni. Dan wa syahidun, amalan dia yang menjadi saksi. Wa syahid, dan juga amalan dia. Jadi setiap manusia akan bersamanya malaikat dengan amal. Ketika itulah orang-orang yang bersalah, orang degil lah, degil jahil kan, no. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ini penghinaan bagi orang degil lagi jahil. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sesungguhnya dahulu semasa dunia kamu betul-betul dalam kelupaan. Min hadha, daripada keadaan ini. Keadaan bangkit semula, mereka ada bersama, amalan ada bersama.
Kamu terlupa sebenarnya. Sengaja melupakan atau sengaja tak ingin memahami. Sengaja tahu dah apa tak si cara ataupun tak si tahu. Duk jadi sading gitulah, tak si tahu. Jadi hak ni dah kata hak mu dulu tadinya ya kamu fi ghaflatin dalam keadaan kelupaan min hadza daripada perkara-perkara seperti ini. Manakala kita macam ngaji, hidup mengajar ngaji sama ni, dia tidak masuk golongan itulah. Orang yang diberi taufik mengajar ngaji ni, insya-Allah orang ni dalam Quran sebut orang yang selamat. Orang yang selamat. Baca cara Tuhan lagu ni. Oleh kata kita semua ni kena mengajar lah. Tak. Mengajar. Mana kita mengaji ni bukan nak tahu kita tahu seorang ni. Kita bertanggungjawab ajar balik kepada orang lain. Sebab dengan cara ajar balik tu kita akan dapat jaminan selamat lah. Sebab kalau sekadar dengar kadang-kadang dalam Quran ni tidak 50-50 lagi. Tapi apabila diberi taufik mengajar dan sampaikan tabligh kepada orang lain, ini berarti orang itu akan dapat jaminan selamat. Jadi Allah Ta'ala kata apabila kita mengajar tak masuk dalam ghaflah. Sesungguhnya kamu semasa dunia dulu dalam keadaan lalai leka, kamu tak mengaji pun, kamu tak mengajar pun, duk jaga sendiri gitu. Lalu dengan sebab siapa doa akhirat, fa khashafna 'anka ghita'aka, kami hilangkan tabir yang menutupkan pandangan hati kamu. Kami kasyafna ni kami selok asalnya. Angka daripada hati kamu ghita'aka yang menutupi hati kamu dulu kerana kamu tak mengaji dan tak mengajar. Lalu bila sampai di akhirat Tuhan sikat hijab dengan ada sungguh akhirat ni, fa basaruka al-yawma hadidun, maka pandangan kamu tentang akhirat ni betul-betul tajam. Sebab apa nak nafi tak boleh, sebab dia depan mata. Jadi pandangan kamu pada hari ini tentang akhirat sampainya dia hadid, sangat tajam. Tidak boleh tolak langsung. Mana sangat jelas. Sebab depan dah akhirat ni. Jadi apabila sedar situ, mana golongan yang celaka lah. Sebab benda-benda seperti ni Quran ayatnya kalau tak dapat dengan dia, tak apa. Boleh khayang apa lagi kita, dia tak pergi ke mana. Semua sini ada Quran. Lebih-lebih lagi 1/4 juzuk akhir Quran ni mengenai akhirat. Tuhan nak suruh nampak sungguh-sungguh pada sekalian hamba dia sebelum pergi di akhirat. Sebab selama mana tak nampak sungguh-sungguh, dia tahu apa persiapan. Dia memang gitu Jadi berkali-kali diberitahu tentang akhirat dan sampai sebahagian 1/4 Quran ni, nak suruh hamba dia sebelum sampai tempat ni nampak sungguh, baru selamat. Jadi apabila nampak sana seperti ayat ni, fa basaruka al-yawma hadid, maka pandangan kamu pada hari ini jadi tajam sungguhlah. Tapi apa faedahnya? Apa yang tak boleh nak tolak lagi kerana apa persiapan semua tu duduk dunia aja pun dah. Lalu waqala qarinuhu, malaikat yang bersama-sama dengan dia yang betul menulis amal ni akan berkata, qarin sini mana malaikat? Kerana duduk dengan dia sama. Malaikat Atid ni duduk dengan kita sama. Dia kata, hadza ini dia, ma ladayya, amalan ni ada bersama-sama saya, Atid tersedia. Ya pada kamu umur 15 tahun sampai mati ni baik buruk semua ada dalam buku ni. Patut lu baca kepada Allah Ta'ala. Ini gambaran kedua, apabila amalan tu ditunjuk oleh malaikat. Mana Tuhan tu tak gambar pun. Tapi buat amalan tu tak gambar, lupa habis. Awak mari lupa dah. Tapi malaikat kata semua sekali. Kalau dia mau lupa ke, dia mau ingat ke, ladayya atid, ada di sisi saya tersedia. Cukup dengan saksi. Jadi oleh kerana dia ni golongan orang yang celaka, kerana jahil dan degil. Jahil ni kerana sifat orang Nasara, degil kerana sifat orang Yahudi. Malaikat akan dikata pada dua malaikat tu, alqiyah, kamu berdua campurkanlah fi jahannam, ke dalam neraka jahannam, kulla kafarin anidin, setiap orang yang kafir akidahnya, merusak akidahnya, anidin lagi degil amalannya. Ya. Manna'il lil khair, sangat tidak suka buat kebaikan. Nah, lihat untuk buat kebaikan. Manna' ni sangat tidak suka buat kebaikan. Kebaikan ni dulu lah, kebaikan harta ke kebaikan amalan. Muqtadin, melanggar hukum. Larangan tu pakat buat ke dia habis. Mana gitu? Langgar hukum. Lepas tu muribin, memberi keraguan kepada orang lain pun. Dia dah ragu-ragu tentang agama, dia pun jadi penyebab bagi orang lain dalam ragu-ragu. Murib. Dalam semua kesalahan tu, hak boleh berat sekali, iaitu alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar,
Itu dia pernah di atas dunia dulu sanggup mengatakan sama-sama dengan Allah ni ada lagi ilah lain boleh dipuja. Dia puja Tuhan ni lah, ganti Allah Ta'ala sebagai wakil. Puja Nabi lah, puja malaikat lah, puja jin. Inilah panggah-panggah dia, orang yang akan dihumbai dalam neraka. Jadi fa'alqiyahu, maka campaklah orang ni fil azab syadid, dalam azab yang sangat dahsyat, sangat teruk. Satu orang pakai kepala, satu orang kaki latung ke bumi. Dalam surah Ar-Rahman. Dia pakai kepala seorang, pakai kaki seorang, capok. Jadi tidak kata terjemahnya dengan makna apa ni? Berkali-kali capok. Dia ada 2-3 tafsiran lah. Satu tafsirannya oleh kerana manusia ni ibarat sapah nak bakar api. Sapah ni tidak orang cuma mana pakai asal boleh lepas tangan dia masuk dalam api. Kalau nampak tubik keluar pun sepok-sepok boleh masuk dalam api pula. Sebab maksud sapah nak kena bakar. Barang tak boleh keluar. Jadi apabila manusia neraka dia umpama sapah, ikut dia pala-pala hamba tanah, dia kaki-kaki. Ini satu terjemahan. Ikut dia oleh malaikat tu yang nak hak mana dia capok. Sebab kerja dia capok dia duduk api belakang. Tidak perlu ditunggu lama sebab bagi busuk ni. So terjemahannya begitu. So terjemahan lagi seperti mana kita terjemah tadi, pegang kepala orang, kaki orang, ambul tu lain lagi. Dan penterjemahan kedua ni ada takyid dari surah Ar-Rahman yang kita akan baca. Semoga Allah lindungi kita semua. Kemudian orang yang dicapak dan neraka ni dia waktu bersoalan, ya Tuhan kita ni tak sesat benar tapi syaitan sesat kita. Sini dia panggil jawapan bagi soal muqaddam. Saya kalau boleh nak taat Tuhan juga tapi syaitan dia agak kita mana gitu. Dan kita akan baca tentang dia marah syaitan dia dan juga dia beritahu kesalahan ni kepada Allah tentang syaitan ni dalam surah Ibrahim. Ada 2 tu bebejangan. Sini soal muqaddam. Manusia yang dia buat dalam neraka, dia menyalahkan syaitan. Dia kata kita sendiri nak syurga ni, nak apa kita tapi syaitan dialah wa'ana. Dialah halal tu halal ni. Jadi bisik kat Tuhan ni. Allah hantar jawapan sini untuk syaitan jawab. Mana soalan tu soalan tak betul mana. Qala qarinuhu, berkatalah qarin dia syaitan hadut dengan dia sama ni. Rabbana wahai Tuhan kami, ma atau itu saya tidak pasal dia sesat. Apa tu sabit saya? Jadi itu hewan tubik dalam ayat ni syaitan jawab ya. Maknanya dalam ayat ni sebenarnya ada tak puas hati pada manusia yang dihumbai dengan neraka. Dia tu salah kepada syaitan macam. Jadi Allah tu jawabkan. Takut-takut SS manusia tu kata, tak apa kita balik Tuhan dalih. Syaitan belakang ni Tuhan. Syaitan memang syaitan. Pun memang dia tu ahli neraka dah, tapi kamu dia ikut dia tu apa? Jadi syaitan ni akan dihumbai dalam neraka bersama pengikut dia tu. Al-Quran tu yang sebut dalam surah Sad. Orang ikut dia ni tu yang sebut dalam surah Sad. Syaitan memang dalam neraka, tapi kamu tu ikut dia apa? Pas dia tidak pasal. Dia kalau kira dia ajak belakang masuk neraka, tapi ada orang tak ikut. Dia duk ikut apa? Nah, semua kita orang beriman ni syaitan mari juga. Dia tak takut kita. Cuma alhamdulillah kita berada dalam suasana yang dia payah nak mari. Kerana kita sentiasa berada dalam suasana sunnah dan suasana amal, dalam majlis-majlis yang dipenuhi oleh para mereka. Jadi kawasan-kawasan gini dengan syaitan tu jauh-jauh gitu. Tunggu jelak gitu kalau nak kita pergi kat Tuhan ni kena. Jadi orang yang sentiasa berada dalam suasana yang baik, payahlah syaitan untuk dekati dia. Dia kalau boleh nak ikhtiar sama tu mari. Dan dia kalau jumpa pun dia akan bisik ke. Banyak dalam hati gini-gini. Tapi Allah Ta'ala bagi pilihan kita semua ni, bagi pilihan. Setengah-setengah orang lain kata, oh giwak gabung ngaji, macam-macam dalihan. Lepas tu bisikan syaitan kata gitu. Lepas tu ada pula kata, malik lah, pergi dengar kalam Allah ni. Menurut kita pun bukan tahu pun daripada Allah Ta'ala ayat kita ke apa. Bagai baca tak tahu tu boleh lah. Dalam Quran Tuhan ayat kemudian kita tak tahu. Apa saja tahu. Ni kalam Allah. Kalau kita kasih Allah, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala, kasih sayang. Sekurang-kurangnya surat di atas tu kita faham. Jadi apabila ada bisikan dan juga ada ilham, maka kita pun mari. Jadi semua kita ni ada ikhtiar lah ni. Bukan kata tolak-tolak mari sini dah. Hak mari pun kadang-kadang kalau orang ingat paksa, pakai sekali dengar pun ikut ada. Pakai kalau setuju. Tapi hak mari dengan betul-betul di atas, dia ikhtiar. Dia pisah nak mari. Tinggal kerja. Maka ini dia panggil ikhtiar hamba.
Sedangkan bisikan-bisikan bukan tak ada. Serupa ya. Kepada orang baik, kepada orang jahat, bisikan tu tiasa ada sebab ujian Tuhan. Cuma kebijaksanaan hamba itulah. Kita kata bijak dia memilih tu kerana dia cari suasana, dia usaha dengan satu keadaan sehingga syaitan dia masuk tak boleh. Diganggu oleh mereka yang jaga, dia tak boleh masuk. Payah nak merosakkan. Jadi apabila Allah Ta'ala jawab kepada dia dalam Quran ni, qala qarinuhu, telah berkatalah qarin yang syaitan dia dengan dia sama tu, Rabbana wa hita kami ma ataghaituhu, saya tidak paksa dia sesat. Sini ma ataghaituhu jabran, muqaddas itu, ma ataghaituhu jabran, saya tidak menyesatkannya cara paksa. Saya panggil dia, tapi dia mari apa boleh. Sebab ramah saya panggil mari belakang. Hak tak mari pun ramah juga. Hak tak mari dia ikut malaikat masuk syurga. Hak mari ikut saya, dia mari. Ini apa ya? Saya suka nak panggil ya. An da'autukum dalam Quran surah Ibrahim. Nah, aku panggil saja tapi fastajabtum li. Mu mari sengaja mu ni buat apa? Sebab orang lain pun aku panggil juga, tapi dia tak mari. Dia kita malaikat panggil. Selamat masuk syurga. Mu mari ikut aku ni buat apa ya? Sebab sama-sama panggil ni, sama-sama panggil. Allah Ta'ala Maha Adil. Apabila hamba yang bijak ni memilih suasana yang ada malaikat, syaitan pun tak lagi dah. Alahal kan syaitan ni. Kuasa malaikat memang sorry, tak lagi. Apabila memiliki amalan sunnah yang dalam kehidupan kita, tak. Syaitan pun tak boleh mari juga. Semua amalan sunnah Nabi ni adalah amalan panggar diri kita daripada diganggu oleh syaitan. Sebanyak mana, sesempurna mana amalan sunnah dapat dihadiri oleh satu orang hamba, sebab itu Allah jaga dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Syaitan kata sebenarnya dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh daripada kebenaran kerana ikhtiar dia. Kerana dia sendiri sesat. Saya jauh panggil ya, dia tu tidak paksa mari tu. Dia mari sendiri. Allah Ta'ala kata tak sedar balalah sama muda neraka ni. Tak ada faedah apa bala. La takhtasimu ladayya. Tidak kamu tak perlu kami bertengkar depan saya dan neraka ni. Tidak perlu kamu bertengkar, kerana pertengkaran kamu tak ada faedah sikit apa. Kerana kedua-dua ni juga neraka sama belakang. Cuma tu hari jadi suasana balah ni ayatnya, ahli neraka ni menyesal. Dunia duduk sekali tapi dalam neraka dia balah mesti. Jadi Allah nak wizahirkan pada kita. Qala kata Allah Ta'ala, la taftasimu ladayya. Tidak perlulah kamu bertengkar di depan. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku telah hantar terlebih dahulu kepada kamu semasa dunia dulu peringatan. Tidakkah Nabi ada? Lepas Nabi wafat tidakkah sahabat Nabi ada? Setelah sahabat Nabi wafat tidakkah tabi'in ada? Sehingga setiap orang yang mendukung wahyu ni ada belaka. Kan zaman kamu? Kan dalam Quran aku semua sekali wahyu dah. Kan benar-benar lagu ni? Mana gitu. Ini wa'id, mana peringatan. Fatuma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ada perubahan lagi lah keputusan di sisiku. Qaul ni sama ada keputusan takdir azali ataupun qaul sini al-qiyam. Caput dan neraka orang lagu ni tidak berubah keputusannya. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak ada perubahan pun daripada keputusan aku atau daripada arahan aku supaya campur dan aku. Wa ma ana bizallamin lil 'abid, dan tidaklah aku ni zalim pada hamba. Sebab segala-gala yang berlaku ni atas ikhtiar hamba. Allah Ta'ala hatta cukup lekat dan Nabi dan Rasul waktu Al-Quran jelas gitu mau, dan Nabi lembut gitu mau. Dan ajaran Islam ni mudah difahami oleh semua orang. Tapi kamu saja degil dan kamu saja ingin jadi jahil, maka kamu dihumbai dengan atas ikhtiar kamu. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Sambung pasal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. الله أكبر الله أكبر
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله